Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 25 Ogos 2023. Seramai 78,884 peserta mengambil bahagian dalam Malaysia Techlimpik 2023 yang sedang berlangsung di Kompleks Dewan Kuliah Pusat Kedua Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu sehingga esok. Jumlah tersebut meningkat lebih 100% berbanding 31,995 penyertaan tahun lalu. Malaysia Techlimpik merupakan satu karnival dan pertandingan berteraskan sains, teknologi dan inovasi STI meliputi pameran ciptaan inovasi seperti robotik dan drone yang diadakan bersempena Minggu Sains Negara 2023 bermula semalam. Berucap merasmikan Minggu Sains Negara 2023 dan Malaysia Techlimpik peringkat negeri Sabah, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor berkata, penganjuran program ini merupakan bukti komitmen kerajaan membudayakan STI dalam kalangan rakyat. Teks ucapannya disampaikan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menurut Datuk Haji Haji, pembudayaan STI meliputi kolaborasi antara kerajaan negeri dengan MOSTI termasuk Kembara Sains Borneo yang sedang berlangsung bermula 21 Ogos hingga 1 Oktober ini yang meliputi kawasan Kudat, Kota Marudu, Pitas, Kimanis, Kalabakan dan Pensiangan. Sejarah bakal tercatat di daerah Tambunan 31 Ogos ini sebagai lokasi sulung sambutan Hari Sabah yang dinantikan selama 60 tahun. Pelbagai acara menarik sedang diatur untuk memeriahkan sambutan tersebut yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Tambunan dan Dewan Pisom Puruan Square bermula 3 petang. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, sambutan Hari Sabah bukan sekadar keramaian semata-mata, sebaliknya meraihkan kemerdekaan Sabah pada 31 Ogos 1963 seperti yang dicatat dalam sejarah negara. Katanya fakta itu perlu diketahui oleh generasi baharu dan kepimpinan akan datang agar kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dijaga sebaik mungkin terutama dalam membasmi kemiskinan dan meningkat taraf sosioekonomi. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Wakil Rakyat Tambunan berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat sambutan Hari Sabah peringkat negeri 2023 sambutan Hari Sabah secara rasmi. Orang ramai dialu-alukan memakai pakaian tradisional masing-masing pada hari berkenaan yang dijadual dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor. Kerajaan negeri komited membangunkan modal insan berdaya saing yang menjadi antara teras utama Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha digerakkan menerusi pelbagai inisiatif untuk memperkasa golongan muda dalam bidang pendidikan, sukan, rekreasi dan keusahawanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya berkata, golongan muda juga perlu diberikan motivasi agar mampu menjadi generasi yang cemerlang bukan sahaja dalam bidang pendidikan malah kehidupan sebenar. Ia merupakan salah satu pendekatan yang perlu dilakukan daripada masa ke semasa oleh pihak kerajaan kepada golongan muda dalam membangunkan modal insan di negeri ini dan juga negara. Datuk Syahelmi berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penutupan Ceramah Motivasi SMJ bagi daerah Putatan dan Penampang, anjuran Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAL, Jabatan Ketua Menteri dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Penampang di Dewan Seri Putatan. Saya percaya kehadiran kami ke sini adalah untuk menjadikan kami sebagai seorang yang lebih bervisi, lebih bercita-cita dan memiliki matlamat yang lebih jelas, terutamanya selepas SPM nanti. Program motivasi ini saya dapat meningkatkan lagi motivasi diri saya untuk lebih ke arah kejayaan dan saya rasa saya dapat melihat masa depan saya dengan lebih cerah. Pembinaan projek air alternatif di Kampung Bambangan Sandakan berjaya mengatasi masalah bekalan air bersih yang dihadapi penduduk kampung sejak sekian lama. Projek tersebut merupakan inisiatif Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC melalui Badan Bukan Kerajaan NGO Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama Pejabat Parlimen Batu Sapi Sandakan.
Setiausaha Bahagian Pembangunan NRECC Hamsyah Hijau berkata, Kampung Bambangan antara penerima wakaf air bernilai RM90,000 hasil sumbangan orang ramai kepada Yayasan Wakaf Air yang pertama dibina di Sandakan. Dianggarkan dalam lebih kurang 165 buah rumah dengan penduduk selama 960 orang dapat manfaat daripada bekalan air hasil daripada wakaf air lah. Air yang dibekalkan ini adalah merupakan air bersih, bukannya air terawat lah. So selepas ini kita akan laksanakan kualiti air di kampung ni, mengikut rutin yang kita sentiasa buatlah. Kebaikan telaga yang telah dibina ni dia dapat menyalurkan menampung keperluan orang kampung lah dan mendapat air bersih. Saya selaku JPKK Kampung Bambangan amat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang menyalurkan wakaf Yayasan Malaysia ini. Mereka ditemui media selepas meninjau projek air alternatif di Kampung Bambangan Sandakan. Selain daerah Sandakan, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim turut melaksana 4 lagi projek sama di Sabah tahun ini. Lokasi Sabah yang strategik dan sumber pelbagai berpotensi mewujudkan situasi menang-menang antara negara China dan Malaysia. Antara sektor yang menjadi tumpuan pelabur China termasuk pelancongan, pembuatan, produk berteknologi tinggi, tenaga hijau, logistik dan sektor pengangkutan. Sabah's strategic location and resource advantages have facilitated immense potential and promising prospects for mutually beneficial cooperation between China and Sabah within the BRI framework. Huang Shifang berkata demikian selepas sesi keterlibatan bersama media di Kota Kinabalu. Katanya antara contoh pelaburan negara berkenaan di Sabah termasuk perusahaan solar dan silikon bernilai hampir 3 bilion ringgit. Pelaburan tersebut dapat mewujudkan lebih 2,000 peluang pekerjaan, kebanyakan melibatkan tenaga kerja tempatan. Selain itu, lebih 600 pekerja tempatan di bawah kumpulan solar Kibing akan dihantar ke China untuk latihan. Kerajaan Persekutuan komited membantu Sabah dan Sarawak menjayakan pelaksanaan inisiatif pemeliharaan alam sekitar. Sejumlah 28 juta ringgit diperuntukkan di bawah RM ke-12 bagi melaksanakan pelbagai projek dan aktiviti inisiatif Deklarasi Heart of Borneo HOPE di kedua-dua negeri. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Abdul Wahid Abu Salim turut memuji usaha konservasi kerajaan negeri khususnya di kawasan deklarasi HOB. Justru kementerian itu menyokong penuh inisiatif kerajaan Sabah mencalonkan lanskap kinabatangan sebagai tapak program Man and Biosphere MAB UNESCO di Malaysia. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan persidangan antarabangsa mengenai Heart of Borneo di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Abdul Wahid berkata, pihaknya turut menyambut baik langkah Sabah memperluaskan kawasan tanah yang ditetapkan sebagai kawasan HOB, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA dan hutan simpan kekal. Agensi Nuklear Malaysia bersedia membangunkan teknologi nuklear melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D sejajar objektif membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan dan produk pelbagai industri seperti perubatan dan pertanian. Pengarah Kanan Program Pengkomersilan dan Perancangan Teknologi Agensi Nuklear Malaysia Dr. Ishak Mansur berkata, nuklear di Malaysia dibangunkan secara aman melalui jalan kerjasama dengan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand, terutama dalam perubatan, rawatan kanser, pertanian dan nutrien-nutrien baharu. Kita ada pusat kecemerlangan untuk memberi latihan pelbagai bidang dalam teknologi nuklear kepada rakyat Malaysia dan juga pelatih-pelatih daripada luar negara juga datang ke Nuklear Malaysia untuk belajar. Dr. Ishak menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu.
Pewujudan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Telupit yang dirasmikan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin semalam berupaya meningkatkan produktiviti kawasan tersebut sebagai antara pengeluar makanan negeri. Adun Telupit Johnny Bonje Kurum yang menyambut baik penubuhan PPK ini berharap penduduk setempat memanfaatkannya untuk memajukan industri berasaskan pertanian. Untuk merancangkan ekonomi kita melalui produk-produk dan hasil-hasil pertanian. Gunakanlah pertubuhan ini untuk mendapatkan pimpinan, bimbingan serta bantuan bagi memajukan perniagaan berasaskan pertanian. PPK Telupit mengendalikan 9 unit peladang dengan keahlian seramai 395 orang. Ia merupakan PPK ke-295 ditubuhkan Lembaga Pertubuhan Peladang seluruh negara. Usaha melestarikan bidang pendidikan di kawasan Matunggung dalam daerah Kudat terus diperkasa bagi melonjakkan pencapaian akademik pelajar. Adun Matunggung Datuk Julita Majungki yang juga pembantu Menteri Keuangan percaya anak-anak yang mencapai kecemerlangan akademik mampu mengubah nasib keluarga pada masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melancarkan program deklarasi dan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sikwati 2 di Kudat. Program ini diadakan supaya ada kerjasama yang lebih baik. Supaya kita boleh meningkatkan lagi pencapaian pendidikan di kawasan ini. Terdapat 19 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah di Matunggung. Pembinaan bangunan baru sekolah kebangsaan SK Perdana di Tawau perlu disegerakan kerana sekolah itu kini menumpang sementara di bangunan SMK Jambatan Putih sejak 1997. Kebimbangan saya sudah pasti daripada segi keselamatan. Murid-murid untuk makluman, tapak itu adalah kawasan paya bakau yang ditimbus dan bangunannya pun telah lama yang dibuat daripada kayu dan kalau tengok keadaan memang daif lah. Datuk Muhammad Suryadi berkata demikian kepada pemberita semasa lawatan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq sempena program tindak susul PTS akses pendidikan kanak-kanak warga negara dan bukan warga negara tanpa dokumen di SK Perdana Tawau. Kerjasama baik antara pihak sekolah dan ibu bapa perlu diteruskan demi kecemerlangan akademik, kokurikulum dan sahsiah pelajar. Ia sejajar usaha kerajaan membina landasan yang kukuh untuk membangunkan modal insan berkualiti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata kerjasama yang baik di antara ibu bapa dan guru terbukti mampu mendorong pelajar mencapai kecemerlangan. Beliau berucap demikian dalam pelancaran Karnival Keunggulan Kurikulum SMK Kinarut Papar di SMK Kinarut Papar. Teks ucapan Datuk Armizan dibacakan Setiausaha Sulitnya Rosli Ibrahim. Sekian Berita Pagi Sabah untuk kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Salam hormat Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. You are the motivation, RTM, especially for you. Norikot Vinasi, Onsoi Kapio, Osonong Kopio. Terbaik, Norikot Vinasi, Onsoi Kapio, Osonong